Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang luar biasa. Menteri Dedah ada tapak baru kecurian RII dipetik daripada BH Online. Wah, belum selesai lagi tapak yang ada di SIK Kedah. Kali ini Menteri Saifuddin Nasution Ismail sekali lagi membuat pendedahan tentang pencurian RII yang kini dilaporkan berlaku di tapak baru. Di mana? Jom kita bacakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mendedahkan berlaku satu lagi kejadian kecurian unsur nadir bumi RII di Kampung Bendang Man Sik. Waduh, belum selesai di Bukit Enggang Sik, kali ini dilaporkan pula di Kampung Bendang Man Sik. Siapa punya kerja, kita pun tak tahu. Semoga kerja-kerja orang yang melakukan perkara ini dapat diselesaikan dan dapat diberikan tindakan undang-undang. Beliau yang juga Ketua Setiausaha Pakatan Harapan PH berkata, pihak berkuasa bertindak melakukan beberapa tangkapan ke atas individu terbabit dalam kegiatan itu dan merampas 5 guni bahan RII. Yang menjadi kehairanan saya ialah kenapa isu RII ini sudah panas, sudah mula besar, sudah mula menjadi buah mulut di Kedah, terutamanya di SIK, tetapi masih ada lagi rupa-rupanya orang yang masih berani melakukan perbuatan ini. Sehingga menurut Saifuddin Nasution Ismail, ada beberapa tangkapan individu terbabit dan kegiatan itu telah merampas. Kerajaan telah merampas 5 guni bahan RII. Bayangkan, saudara-saudara sekalian, bukankah ini merugikan kita semua? Kejadian terbaru itu berlaku di luar hutan simpan Bukit Enggang, yaitu di Kampung Bendang Man Sik di tapak ladang milik Perbandaran Menteri Besar MBI Kedah. Saya difahamkan ada atas nama eksplorasi dikeluarkan 5 guni RII dari kawasan itu. Pihak polis sudah mengambil tindakan dan akan ada tangkapan dilakukan selain rampasan 5 guni RII. Berapa ramai yang ditahan setakat ini itu kena tanya polis, katanya dalam sidang media di pejabat PKR di negeri ini di hari ini. Saifuddin berkata, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor selaku pengerusi MBI perlu memberikan penjelasan mengenai perkara itu kerana MBI yang mengeluarkan surat kebenaran kepada syarikat terbabit. Katanya, kebenaran itu diberikan kepada syarikat terbabit untuk tujuan penerokaan. Namun apa yang berlaku adalah berlainan daripada yang dibenarkan. Tujuannya apa? Kebenaran masuk ke tanah MBI. Macam biasa untuk pembukaan ladang hutan dan berkaitan pengambilan sampel, kata beliau lagi. Baik ladang hutan atau pengambilan sampel ini adalah pintu kepada insiden kecurian RII di kawasan berkenaan, kata Saifuddin. Dalam pada itu, Saifuddin berkata, apa yang dikesalkan adalah kecurian RII atas nama lesen eksplorasi itu terus berlaku ketika pelbagai pendedahan dibuat mengenainya. Lesen eksplorasi ini diberi kepada syarikat, tetapi siapa dalam syarikat itu? Adakah terdiri daripada ahli geologi profesional? Siapa yang memperakuinya dan apa keperluan membawa keluar sampai 5 guni RII dari kawasan itu? Berapa banyak sampel nak ambil dan berapa banyak lagi surat kebenaran akan dikeluarkan MBI Kedah untuk lesen pengambilan sampel? Muhammad Sanusi kena tanya perkara ini kepada CEO MBI, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk pendedahan kali ini. Memang mengejutkan apabila Menteri Dedah sendiri ada tapak baru kecurian RII yang kini berlaku di Kampung Bendang Man Sik. Dan menurut Menteri ini yang mengecewakan kita, kata beliau, ialah apabila beliau kata kenapa masih berlaku perkara ini? Kerana ianya telah pun dibongkar dan telah didedahkan. Kejadian ini menyebabkan mengecewakan Saifuddin kerana beliau mengatakan kebenaran diberikan kepada syarikat terbabit untuk tujuan penerokaan, namun apa yang berlaku adalah berlainan.
Baik ladang hutan atau pengambilan sampel, ia adalah pintu kepada insiden kecurangan RII, kata beliau lagi. Pada itu Saifuddin berkata, yang dikesalkan ialah kecurian RII atas nama lesen eksplorasi itu terus berlaku ketika pelbagai pendedahan dibuat mengenainya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini sesuatu perkara yang paling menarik sekali untuk kita kongsikan pada petang ini. Dan pastinya membuatkan ramai orang yang tak duduk senang, tak duduk selesa, terutamanya mereka yang terus meratib kononnya Anwar Ibrahim tidak membawa kesejahteraan kepada Malaysia, tidak dapat membangun ekonomi Malaysia. Rupa-rupanya berita demi berita yang paling mengejutkan kita makin hari makin memenangkan Anwar Ibrahim. Sekali lagi, Anwar Ibrahim menang, mengalahkan Muhyiddin, mengalahkan Mahathir Mohamad, mengalahkan Hadi dan mengalahkan seteru politiknya yang seringkali cuba mau menjatuhkan Anwar Ibrahim. Hari ini telah diberitakan bahwa ringgit mula mengukuh RM4 ringgit 57 sen sedolar Amerika Serikat. Pastinya ini memberikan impak besar, pasti memberikan kesan besar kepada sesiapapun yang mendengar berita ini. Ringgit mula mengukuh untuk ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini, selepas sentimen risiko yang bertambah baik telah menjejaskan mata wang selamat itu. Memetik laporan bernama Pemantapan ringgit adalah seiring dengan mata wang serantau yang menjejaki kenaikan yuan berikutan data inflasi China yang agak positif, kata penganalisis. Pada 6 petang tadi, mata wang tempatan meningkat kepada 4,5705 atau 5755 berbanding dolar AS daripada 4,5815 kepada 585 pada penutup Selasa. Rakan pengurusan SPI Asset Management Stephen Ines berkata, banyak data yang dipaparkan hari ini telah mendedahkan bahawa harga pengguna China telah berkurangan sebanyak 0.3% pada Julai berbanding tempo yang sama tahun lalu. Lebih baik daripada jangkaan, tetapi ia adalah penurunan pertama sejak Februari tahun 2021. Beliau melihat peniaga menukar pendekatan urus niaga mereka daripada pemerdagangan berisiko semalam yang telah menyebabkan lonjakan permintaan terhadap dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang selamat. Bagaimanapun, tindak balas pasaran terhadap data ekonomi China adalah minimum. Kebanyakan peralihan dalam aktiviti pasaran ini berkemungkinan disebabkan oleh peniaga sedang menyesuaikan kedudukan mereka sebelum pengumuman indeks harga pengguna IHPAS. Pasaran mata wang, bond dan saham cenderung untuk bertindak balas kepada keputusan IHP yang boleh membawa kepada turun naik pasaran yang ketara, kata Ines kepada Bernama. Bagi ringgit, beliau menekankan bahawa ia akan menguntungkan jika pengumuman inflasi IHP adalah lebih rendah daripada konsensus. Ringgit juga mendapat sokongan daripada kenaikan harga minyak berikutan laporan bulanan pentadbiran maklumat tenaga Amerika Syarikat yang meramalkan peningkatan 1.9% dalam pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Amerika Syarikat pada tahun 2023, lebih tinggi daripada tinjauan mereka sebelum ini, iaitu sebanyak 1.5%, kata Ines. Sementara itu, ringgit diniagakan lebih tinggi berbanding sekumpulan mata wang yang utama. Ia menokok berbanding yen Jepun kepada 3,1897 daripada 3,2027 yang disaksikan semalam, mengukuh berbanding euro kepada 5,0175 daripada 5,0264 dan lebih baik berbanding pound British kepada 5,8187 daripada 5,8332 sebelumnya. Pada masa yang sama, unit tempatan itu diniagakan tinggi berbanding mata wang ASEAN lain.
Ringgit naik berbanding dolar Singapura kepada 3.3979 daripada 3.4030 dan agak mantap berbanding rupiah Indonesia kepada 300.9 daripada 301.0 semalam. Ia meningkat berbanding peso Filipina kepada 8.13 daripada 8.14 dan naik berbanding baht Thailand pada 13.0791 daripada 13.1050 sebelum ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan share video ini. Ringgit mula meningkat mengukuh RM4 ringgit 57 dolar Amerika Syarikat. Berita baik untuk kerajaan Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang paling panas dan harus anda dengar betul-betul. Dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk yang paling mengejutkan kita dan pastinya anda boleh share kepada ramai orang. PH dah beri royalti petroleum Kelantan, tetapi pas tukar jadi wang esan. Wah. Semasa Pakatan Harapan membentuk kerajaan pada tahun 2018, PH telah berjaya melaksanakan janji manifesto dalam tahun pertama untuk memberikan royalti minyak kepada Kelantan. Menteri Kewangan pada waktu itu iaitu Lim Guan Eng dari DAP. Sebanyak RM400 juta diberikan kepada Kelantan dan seterusnya menyaksikan Kerajaan Kelantan berbelanja mewah membeli 14 unit kereta Mercedes mewah yang mana keutamaan pada waktu itu sepatutnya digunakan untuk program rakyat. Pemimpin PAS dan Walaun pada waktu itu bukannya mengucapkan terima kasih, tetapi menabur pelbagai fitnah terhadap PH dan mengherdik pemimpin PH, antaranya dengan ucapan PH hancing dan PH mungkir janji manifesto, PS kencing dan banyak lagi. Bagaikan kacang lupakan kulit, Hadi Awang pula mengaku merancang dari awal untuk menumbangkan kerajaan PH melalui tebuk atap dengan memulakan langkah konspirasi politik walaupun jasa baik yang dibuat oleh PH. Selepas langkah Sheraton, beberapa menteri PAS dan 9 ahli parlimen dari Kelantan telah dilantik dalam kabinet kerajaan pusat. Apa yang menyedihkan, kerajaan PN PAS inilah yang menghapuskan bayaran royalti kepada Kelantan dan ditukar menjadi wang esan. Menteri PAS yang begitu ramai, termasuk Duta Khas Timur Tengah, tidak berusaha pun membuat apa-apa untuk pastikan Kelantan terus menikmati royalti petrol. PAS telah mengkhianati rakyat Kelantan yang berjuang untuk royalti dengan membiarkan royalti bertukar menjadi wang esan. Sekurang-kurangnya mereka sepatutnya mempertahankan keputusan PH memberikan royalti pada tahun 2019. Pada PRU 15, tiada lagi janji royalti dimasukkan dalam manifesto PH setelah PAS sendiri bertindak menghapuskan hak royalti mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan PH terdahulu telah pun melaksanakan tanggungjawabnya. Kerajaan kini pula hanya meneruskan apa yang terdahulu dibuat oleh pemimpin PAS dan PN. Tetapi kini, walau terus menyerang pemimpin atau pimpinan kerajaan perpaduan di atas kesilapan pemimpin PAS dalam tempoh 33 bulan itu. Mereka mengatakan kerajaan perpaduan ingin menghapuskan hak negeri orang Melayu. Walhal, semasa Lim Guan Eng berjuang untuk membayar royalti Kelantan RM400 juta, tiada pun ucapan terima kasih selain fitnah dan adu domba. Wah, ini memang sesuatu pendedahan yang paling luar biasa yang kita peroleh pada malam ini. Apabila rahsia tentang perkara yang lama kita tak tahu, yaitu PH sebenarnya telah memberi royalti petroleum kepada Kelantan, tetapi PAS tukar jadi wang esan.
Ini adalah sesuatu yang paling mengejutkan. Yang menyedihkan menurut laporan ini, selepas langkah Sheraton, beberapa menteri PAS dan 9 ahli parlimen dari Kelantan telah dilantik dalam Kabinet Kerajaan Pusat Perikatan Nasional. Apa yang menyedihkan, kerajaan PN PAS inilah yang menghapuskan bayaran royalti kepada Kelantan dan ditukar menjadi wang esan. Menteri PAS yang begitu ramai, termasuk Duta khas Timur Tengah, tidak berusaha pun berbuat apa-apa untuk memastikan Kelantan terus menikmati royalti petrol. PAS telah mengkhianati rakyat Kelantan yang berjuang untuk royalti dengan membiarkan royalti ditukar menjadi wang esan. Sekurang-kurangnya mereka sepatutnya mempertahankan keputusan PH memberikan royalti pada tahun 2019. Pada PRU 15 tiada lagi janji royalti dimasukkan dalam manifesto PH setelah PAS sendiri bertindak menghapuskan hak royalti mereka. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar berkata, Putrajaya anak tirikan Kelantan, persoalan yang sangat besar. Apabila Anwar kata, Perdana Menteri peruntukan lebih tinggi berbanding zaman PN. Anwar Ibrahim cuba memberikan penerangan kepada semua orang, khususnya yang tak faham lagi, bahawa kerajaan yang ada sekarang ini tidak pernah menganaktirikan Kelantan. Sehingga kan, menurut Anwar Ibrahim, peruntukan yang diberikan kepada Kelantan adalah lebih tinggi berbanding zaman PN. Jadi, di mana celahnya, di manakah ruangnya, di manakah tempatnya yang mengatakan bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini menganaktirikan Kelantan. Walhal, sebenarnya Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang memberikan lebih banyak peruntukan berbanding zaman PN. Kalau begitu, kena tanya Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada Kerajaan Perikatan Nasional, mengapa peruntukan Anwar Ibrahim lebih besar daripada yang diberikan oleh beliau. Anwar Ibrahim berkata, Sahrir Sulaiman perlu berani memperbetulkan masalah pentadbiran Kerajaan PAS Kelantan, kata Anwar lagi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas ahli Parlimen Bacok, Sahrir Sulaiman, yang mendakwa Putrajaya menganaktirikan Kelantan di sebalik peruntukan besar kepada negeri pimpinan PAS itu. Anwar berkata kenyataan itu disifatkan tidak berasas kerana Kelantan menerima peruntukan besar di bawah pentadbirannya berbanding ketika ditadbir kerajaan campuran yang turut terdiri daripada Perikatan Nasional PN dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Kata Anwar, saya dah bagi tahu peruntukan Kelantan paling tinggi. Kita bantu tempatan banjir dan bagi air, kata Anwar lagi. Semasa dalam kerajaan, PAS dan Bersatu sibuk soal lain. Peruntukan Kelantan lebih kurang daripada sekarang. Bagaimana dia kata anak tiri? Bagaimana dia kata kerajaan perpaduan menganaktirikan Kelantan, kata Anwar Ibrahim kepada pemberita selepas persidangan meja bulat Asia Pasifik. Anwar juga mengulas dakwaan Sahrir dalam debat model ekonomi baharu Malaysia bersama Menteri Ekonomi Rafizi Ramli malam tadi bahawa Kelantan masih menjadi negeri termiskin kerana dianaktirikan Kerajaan Persekutuan. Mengulas lanjut, Anwar turut mengingatkan Sahrir supaya lebih berani membetulkan masalah dalam pentadbiran di Kelantan yang ditadbir PAS. Kata Anwar, patut dia tanya bagaimana pengurusan Kelantan. Patutnya pemimpin muda lebih berani membetulkan masalah dalaman selain memberikan cadangan, kata Anwar lagi. Semalam sudah kita menonton debat antara Sahrir Sulaiman dan juga Rafizi Ramli. Banyak netizen yang menembak ataupun cuba mempertikaikan kebolehan Sahrir Sulaiman dalam debat tersebut. Walaupun tidak dapat dinafikan, ada juga netizen yang menembak Rafizi Ramli. Namun demikian, dapat dilihat
kebanyakan komen daripada penganalisis politik, pemerhati politik dan juga penonton dalam debat tersebut mengatakan Sahril Sulaiman tidak bersedia sepenuhnya untuk berdebat. Kerana kebanyakan kata-kata dan fakta yang disampaikan oleh Sahril Sulaiman adalah kata-kata biasa dan mereka kata kurang cadangan untuk pembangunan ekonomi Malaysia. Yang diharapkan oleh penonton semalam ialah bagaimana kalau Perikatan Nasional memerintah semula Malaysia, apakah model ekonomi yang akan dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Namun, seperti yang dinyatakan oleh para penonton, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Walaupun cuba disampaikan oleh Sahril Sulaiman, tetapi para penonton menyatakan mereka tidak dapat melihat dengan jelas ke arah mana model ekonomi yang mau dibawakan oleh Perikatan Nasional melalui penjelasan debat tersebut. Dan seperti yang Anwar Ibrahim kata, Putrajaya dituduh anak tirikan Kelantan. Dari mana sudut yang boleh mengatakan perkara itu? Kerana kata Anwar Ibrahim, peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim adalah lebih tinggi berbanding pada zaman Perikatan Nasional. Jadi, di mana sudut dan celahnya kerajaan ini menganaktirikan Kelantan, kata Anwar Ibrahim. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pilihan raya PRN akan menjelang tiba tidak lama lagi. Pelbagai isu telah keluar. Tetapi yang menjadi kejutan besar di Kelantan ialah apabila PAS di Kelantan memberikan satu pengakuan yang memang mengejutkan. Dan saya rasa ini mungkin boleh jadi turning point kepada penyokong yang menyokong PAS di Kelantan dan mula akan berfikir sesuatu dan akan menyebabkan para pengundi yang berada di atas pagar mungkin akan melakukan sesuatu yang di luar jangkaan oleh parti PAS. Ini kerana di dalam Harapan Daily, satu laporan menulis, PAS menganggap isu air di Kelantan bukan masalah besar untuk terus terajui Kelantan. Pada pendapat saya, dalam banyak-banyak perkara di dalam kehidupan seorang manusia, pada zaman moden ini ada 3 perkara yang amat penting. Yang pertama sekali ialah jalan raya. Yang kedua ialah tenaga elektrik ataupun api. Dan yang ketiga tentulah adalah air. Tetapi dalam banyak-banyak perkara tersebut, yang paling penting sekali pada pendapat saya ialah air. Ini kerana air, tanpa air kita tak boleh minum, tak boleh mandi, tak boleh membasuh dan paling penting sekali tak boleh memasak. Dan bagi yang beragama Islam memanglah sukar untuk menunaikan solat kerana sukar untuk mendapatkan air bersih. Oleh sebab itulah pendapat daripada kata-kata ini memang menarik perhatian dan bakal menjadi bahan yang boleh menjadi peluru untuk ditembak semula kepada parti PAS. Ini akibat daripada mereka menganggap isu air di Kelantan bukan masalah besar. Saya berpendapat isu air adalah isu yang paling besar sekali dalam kehidupan seorang manusia. Manakala tidak, ianya amat diperlukan dalam meneruskan kehidupan. Nak pergi ke tandas kalau tanpa air, nak guna apa? Kalau tiada api, tiada elektrik, kita boleh fikir lagi nak guna solar atau sebagainya. Air bagaimana? Bukankah itu sesuatu perkara yang amat serius? Bagaimana pendapat anda? Pada pendapat anda, adakah bekalan air itu, masalah air itu bukan sesuatu masalah yang besar? Saudara-saudara sekalian, selepas 33 tahun mentadbir Kelantan, PAS dengan selamba menganggap isu bekalan air terawat di Kelantan bukan masalah besar di negeri itu. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata, isu air dihadapi rakyat negeri itu terutama di kawasan kampung bukannya satu masalah besar untuk PAS terus menerajui kerajaan. Menurutnya, penduduk di kampung mempunyai pilihan apabila boleh membina air telaga tiub atau perigi. Katanya, penduduk kampung faham dengan masalah air itu apabila mereka mencari jalan penyelesaian sendiri, kata beliau lagi. Kita juga menjelaskan dengan cara yang baik apa masalahnya.
macam isu air, kita cerita pada masyarakat. Jadi setakat ini berdasarkan pengalaman kita sendiri, berjumpa orang ramai, mereka boleh faham kata beliau lagi. Tetapi yang jadi kecoh sebab ini politik yang disensasikan, kata beliau lagi. Benda kecil pun jadi besar. Itu masalahnya, kata Muhammad Ammar dengan yakinnya. Naib Presiden PAS itu bagaimanapun mengakui ada tempat memang wujud masalah air dan ada sesetengah tempat akan menerima bekalan air dari lori tangki. Ada tempat kita selesai mencari masalah air, cuma mungkin kelemahan kita ini kurang menyampaikan apa yang kita buat kepada masyarakat. Contohnya, kata beliau, di Teluk Mesaisira, Bacok yang mengalami masalah air sebelum saya jadi wakil rakyat, alhamdulillah sekarang air sudah selesai apabila kita buat loji rawatan air mini, kata beliau lagi. Kita buat khusus di kawasan Teluk Mesaisira dengan menggunakan teknologi yang dicipta oleh anak Kelantan sendiri. Dia panggil teknologi oksigen untuk membersihkan air, kata beliau. Saya tengok masa kita buat air boleh minum terus dari pipe kerana air itu bersih, kata Muhammad Ammar lagi. Saudara-saudara sekalian, memang ini adalah satu perkara yang memang mengejutkan saya sebagai pemerhati politik bebas. Saya rasa apa yang dinyatakan masalah air ini bukan masalah yang besar, merupakan satu kesilapan besar daripada pihak yang mengatakannya. Ikuti terus ulasan selepas ini.